آبائنا وأمهاتنا وإلى أساتذتنا ولتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم رزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat sidang jemaah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kathiran tayyiban mubarakan fih. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia, taufik dan hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan, peluang kepada kita untuk meneruskan langkah kita di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Diberi kesempatan untuk meneruskan mengharungi kehidupan dunia yang penuh dengan ujian pancaroba yang Allah Subhanahu taala telah aturkan, Allah taala telah susun di dalam kehidupan kita ini. Dan Allah taala nak lihat di kalangan hamba Dia, siapakah di kalangan mereka yang berjaya menempuhi, merentasi batasan dunia ini dalam keadaan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang sejahtera, hati yang suci, murni daripada sebarang kesyirikan dan kehidupan yang mendapat keredaan Allah bila mana mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja bentuk keadaan yang telah Allah Ta'ala aturkan, itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lalui dalam keadaan keimanan, ketakwaan kita sedikit pun sepatutnya tidak boleh luntur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya tidak menjadi sebab apa saja bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, bentuk kesusahan ataupun ujian dalam bentuk kesenangan, untuk kita lari, untuk kita menghindarkan diri daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa saja keadaan kehidupan kita. Mudah-mudahan terpimpin dengan cahaya Rabbani, cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kesempatan untuk kita berkongsi sikit sebanyak daripada apa yang telah disusun oleh alim ulama untuk membina, untuk membentuk, untuk memimpin kehidupan kita ini supaya tidak tergelincir daripada landasan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini saya cadang nak berkongsi ibarat daripada kitab Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu taala mengenai perkara-perkara yang boleh membawa kepada kufur. Jadi sehari dua ni kita lihat disebabkan kejahilan ataupun
disebabkan tidak mantap pada sudut ilmu akidah, menyebabkan sebahagian daripada masyarakat kita bermudah-mudah menuturkan ucapan-ucapan yang kadang-kadang kita tidak sedari. Ucapan tersebut kadang-kadang boleh merosakkan iman, boleh menggugurkan iman, ataupun boleh mengeluarkan daripada Islam. Tak kira daripada apa peringkat sekalipun, disebabkan kejahilan ini manusia dia cakap mengikut apa yang diingat, apa yang dia suka, mengikut panduan hawa nafsu dia. Ini kadang-kadang boleh membawa kebinasaan dalam kehidupan kita. Maka ilmulah yang akan memimpin, yang akan menyelamatkan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi ada satu tajuk yang memutuskan Islam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Perkara yang memutuskan Islam. Asalnya Islam bersama dia berhubung dengan Islam, ada kesinambungan, ada hubungan antara dia dengan Islam, tetapi dengan sebab kadang-kadang i'tiqad, pegangan hati, kadang-kadang dengan sebab cakapan dia, dan kadang-kadang dengan sebab lintasan hati dia, ataupun dengan sebab perbuatan. Maka semua perkara ini menyebabkan terputusnya Islam. Buat dia putus Islam. Kita tengok banyak perkara. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kata dia, barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada ayat Al-Quran yang ijma' segala ulama' pada mengisbatkannya. Jadi mana-mana ayat Quran yang ijma' ulama', mana ulama' kata ini ayat Quran, ini ayat Quran secara ijma', maknanya himpunan daripada semua ulama' menyatakan bahawa ayat ini ayat Al-Quran, bukan syair, bukan kalam Arabi. Betul-betul ayat Quran yang telah diijma'. Maknanya kalau ada khilaf ulama' pada nasakh setengah tu masalah adanya nasakh Al-Quran, ada nasakhkan hukum, ada nasakh dihapuskan pada resam, ada pada nasakh pada hukum dan resam. Tu masalah usul Quran ni. Jadi perbahasan ulama' mengenai ayat Quran itu. Tetapi kalau ijma' ulama' kata ayat Quran, tiba-tiba dia menafikan, ni bukan ayat Quran ni, tolak, tak mau. Jadi bawa kepada kufur. Atau menambahkan satu kalimah dalam Al-Quran serta diiktiqadkannya ia satu ayat daripadanya, dari apa Al-Quran. Jadi dia ni pakar bahasa Arab, dia cakap bahasa Arab, boleh fasih bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Bila dia tengok susun atur ayat Quran ni, jadi tak lengkap. Kalam tu tidak mufid ke, tidak tam ke, tak sempurna ni, elok tambah lagi kalimah. Pasal di dalam Quran ni dia ada hazaf, dia ada kena takdir. Nampak tak? Kadang-kadang susun atur tu terbalik. Tapi dia bisa kalam Arabi, hukum kalamnya, hukum lughah Arabiahnya kata sah, boleh. Sepatut diletakkan depan, ditakdimkan, ditakhir, susun atur ayat ni. Kaedah Arabiahnya ada mengharuskan. Jadi mengikut akal logik dia kata tak sesuai ni, kita tukar balik. Tukar balik. Yang mana tak cukup kita tambah. Ukhrijat linnas, contoh, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni khaira ummah, sebaik-baik umat. Untuk apa kita ni, faedah kita untuk apa? Ukhrijat linnas, dikeluarkan umat ini, linnas, untuk manusia. Apa dia? Tergantung ni. Dikeluarkan untuk manusia. Faedah apa? Ukhrijat linnas, sebahagian mufassir kata ukhrijat lihidayatin nas, untuk bagi hidayah pada manusia. Itu barulah jadi sebaik-baik umat. Maknanya kita ni, apabila kita ni bergerak ke, ataupun kehidupan kita ni menjadi asbab
orang lain dapat hidayah, maka kita dikeluarkan untuk umat, ataupun umat ini dikeluarkan untuk memberi hidayah pada manusia, sehinggalah semua manusia dapat hidayah. Inilah jadi ciri-ciri umat terbaik. Jadi contoh ada kalimah yang kita masukkan antara ukhrijat linnasi, antara lam dengan annas, mufassir kata li hidayatin nas. Hidayah ni kalam manusia ni kita tambah, mufassir, ulama tafsir tambah. Jadi apabila begitu dah tokok tambah dipanggil. Tapi itu pada sudut tafsir, kita tidak tambah pada ayat. Pada penafsiran, pada pemahaman ayat adanya kalam-kalam yang kita tambah supaya kita memahami murad ayat itu. Tapi dia ni dah, dia kata kena masuk. Lepas ni cetak Al-Quran, masukkan kalimah-kalimah ni. Cetakan Al-Quran kena masuk kalimah ini mengikut akal fikiran dia supaya sempurna, ayat lebih bagus, tata bahasa lebih hebat. Maka dalam keadaan kamu nak cuba menaikkan, menyempurnakan Al-Quran, kalimah-kalimah pun boleh membawa kepada kekufuran. Tak boleh ganggu. Al-Quran tak boleh ganggu. Nampak tak? Kalau kita menghafal pun Masya Allah, kena cukup huruf, kena cukup kalimah, panjang pendek, mat dia semua kena cukup. Nampak tak? Tu tak boleh kita mengurangkan dari sudut kalimah ataupun huruf dalam Al-Quran. Kata dia i'tikad ini satu kalimah ni yang dia masukkan ini, ayat ni memang Al-Quran. I'tikad begitu buat kufur. Atau meringan-ringankan Nabi dengan menyumpah atau lainnya, atau meringankan sunnah Nabi seperti bahawa dikatakan baginya, keratkan kukumu kerana mengerat kuku itu sunnah Nabi. Maka jawabnya, aku tidak mahu mengeratnya walaupun ia sunnah Nabi sekalipun. Allahu Akbar. Ini bahaya ni. Dia meringan-ringan, takhfif, meringan-ringankan sunnah. Sedangkan kita man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajaru syahid. Ada riwayat kata man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku. Ahya, ihya, ihya'i sunnatin nabi tariqatin nabawiyah inda fasadi ummati, inda tafsudu fihi hazil ummah. Ketika rosaknya umat ini, mana umat dah mula jauh daripada agama, tak mau berpegang dengan agama. Yang kita kata nak genggam bara api, nak genggam, makna nak amal sunnah, nak amal agama pada akhir zaman ni seperti genggam bara api. Sampai satu tahap, makna kita nak amal ni rasa pelik, berasa janggal, berasa luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, kan? Sampai satu tahap. Sepatutnya kita kena membiasakan sunnah. Membiasakan sunnah Nabi. Apa yang Nabi amal, kita amal. Apa yang Nabi sampaikan, Nabi bawa, kita amalkan. Membiasakan sunnah supaya kita menghidupkan sunnah. Siapa menghidupkan sunnah Nabi, beramal sungguh, nampak tak? Maka Allah Ta'ala nak bagi falahu ajru syahid, bagi dia tu ganjaran satu syahid. Dalam riwayat yang lain, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang tamassuk, berpegang, mutamassiki nabi sunnah, dia berpegang dengan sunnah Nabi ketika kerosakan umat, maka bagi dia mi'atu syahid. Berapa? Mi'atun berapa? 100 pahala mati syahid. Allahu Akbar. 100 pahala mati syahid. Syahid apa ni? Syahid ada syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi dapat 100 pahala syahid, ay asyahidil mujahidi fi sabilillah. Syahid mujahid di jalan Allah. Makna yang perang ma'rakah tu. Perang, berjuang di medan pertempuran sampai dia tumpas, dia tewas. Maknanya mati di dalam medan. Ini orang yang mati syahid ni, bagi dia dalam hadis, li syahidi mi'atu darajatin, 100 darjat. 100 darjat antara ma banna darajatain, antara dua darjat tu ialah
ma bainas sama' wal ard, langit dan bumi. Satu darjat ke satu darjat, langit dengan bumi. Jarak langit dengan bumi pula ulama kata masirah khamsi mi'ati am. Jarak langit bumi ni 500 tahun perjalanan. Kita daripada bumi ni ke langit 500 tahun perjalanan. Tu jarak antara langit dengan bumi yang dikali dengan 100 darjat. Tu bayangkan. Allahu Akbar. Pegang sungguh dengan sunnah. Tiba-tiba dia ni agama lemah iman. Kepahaman agama yang kurang. Dia merengah-rengahkan sunnah Nabi. Ni apa ni sunnah-sunnah ni? Tak payah amal sunnah lah. Tak maju, mundur. Tak ada kejayaan. Na'udzubillah. Ni berlaku sekarang ni. Allahu Akbar. Dia tak nak amal sunnah sudah. Tak nak amal sunnah, diam-diam. Yang ni dia meremeh-remehkan sunnah Nabi. Allahu Akbar. Esok akhirat kita terhegeh-hegeh cari Nabi. Terhegeh-hegeh cari Nabi. Mana Nabi? Mana Nabi? Dunia kita main-mainkan sunnah Nabi. Allahu Akbar. Itu kita kena belajar sunnah dan kita berpegang dengan sunnah. Jadi dia kata kerat apa kuku ni, sunnah-sunnah Nabi ni, kerat-kerat kuku ni. Maka aku tidak mau mengeratnya walaupun ia sunnah Nabi sekalipun, maka orang itu jadi kafir. Na'udzubillah. Kalau dia tak kerat kuku semata-mata panjang terbiar begitu, malas dia, tak apa lagi. Tak buat kufur, nama tak? Makruh lah. Tapi kalau dah dia merengah-rengahkan, kita kata memperkecilkan, menghina sunnah Nabi, Allahu Akbar, mudah jadi itu masalah. Kadang-kadang kita tak mengenali mana sunnah, mana sunat, mana sunnah. Apa dia sunnah Nabi? Dalam keadaan pakaian ke, makanan, minum dia, cara kaifiat Nabi, kena belajar supaya kita tidak mengkelaskan suatu yang sunnah ni, kita tidak merengah-rengahkan. Allahu Akbar. Qala. Dan barang siapa menghalalkan yang haram untuk ijma' ulama seperti zina dan liwat dan minum arak dan mencuri, atau mengharamkan yang halal dengan ijma' ulama seperti beli, jual beli dan nikah. Jual beli harus, bernikah ni satu sunnah. Tapi dia tegah, tak ada dah zaman kita ni tak perlu nikah. Contoh. Sekarang ni tak sesuai dah menikah, biar kita hidup cara kita, hidup bersendirian, kita pakai uzlah. Kita zikir banyak-banyak, doa atas bukit zikir jangan cara dah manusia. Nampak tak? Maknanya tak ada dah masyarakat, tak perlu bercampur gaul. Jadi dia menafikan sunnah pula. Nampak tak? Jual beli harus. Dan kita ada muamalah. Kita membantu satu bentuk perkhidmatan jual beli. Tidak kan? Dia sekarang ni tak perlulah jual beli. Kita pakai cucuk tanam je. Betul. Cucuk tanam tu terbaik lah. Kalau kita boleh ada tanah-tanah, kita berkebun, tak harap dah kedai-kedai ni sayur-sayur tanam sendiri, tu bagus. Ayam-ayam itik pelihara sendiri. Kalau boleh kita buat, tu bagus lah. Tapi di sana adanya tuntutan syarak pada masalah berjual beli. Sebagai satu bentuk perkhidmatan. Ada hukum jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Tiba-tiba kata tak ada dah, jual beli ni batil, tak betul. Jadi dia bertukar hukum, maka jadi kafir. Na'udzubillah, jadi kafir. Kawan kita berjual lah barang yang remeh-temeh, dia jual beli. Dia jual barang-barang yang remeh-temeh, benda simple-simple, mudah-mudah aja. Jual roti, biskut ke. Dia kata apa jual-jual ni, tak betul ni jual-jual ni. Kita tengok. Jual ni kita kata fardu kifayah, malah keharusan pada syarak. Jadi dia mengharamkan perkara yang dibenarkan syarak, jatuh kafir. Tu tengok. Jangan kita mudah-mudah kita sekat halang sesuatu urusan daripada saudara kita yang kita ni kalau tak faham, tak jelas adakah perkara itu dibenarkan atau tidak. Yang betul jelas ada keharaman riba ke, itu kita kena sekat lah. Allahu Akbar. Dan nikah, perkahwinan.
Dia ada nikah yang tak boleh. Nikah yang tak dibenarkan, muta'ah, muta'ah daripada golongan-golongan Syiah. Golongan Syiah. Mana ada kontrak pernikahan, perkahwinan yang ada kontrak. Berapa lama, kahwin ramai pun boleh. Dia ada limit, dia ada tempoh dia. Tu batil. Perkahwinan dalam bentuk ada kontrak. Tu daripada puak-puak Syiah. Tu kita tegah. Yang itu kita halang, yang itu kita haramkan. Adapun nikah yang biasa kita ni, antara lelaki isteri, selagi mana mereka boleh berkekalan, bermuafakat, itu tidak ada apa-apa halangan, maka mereka tidak berpisah. Malah berpisah itu satu kebencian dalam syarak, kalau tidak ada apa-apa keunzuran darurah. Jadi itu kita teruskan. Dan barang siapa menafikan kewajipan yang diwajib dengan ijma' ulama' seperti semayang 5 waktu, puasa, zakat, haji, atau mewajibkan yang tiada wajib dengan ijma' ulama' seperti menambah semayang yang ke-6 atau wajib puasa Syawal, maka jadi kafir. Allahu Akbar. Ni terlampau semangat pun tak boleh juga. Terlampau semangat, amalan yang sunat naik jadi wajib, tak boleh juga. Kan? Dia berbeza dengan kita mewajibkan diri kita. Mewajibkan diri kita maknanya kita ada satu-satu amal. Contoh dia baca Yasin, hari-hari baca Yasin. Saya mewajibkan diri saya membaca surah Yasin. Apa keadaan pun, saya mewajibkan diri saya membaca surah Yasin. Itu tak apa. Maknanya dia wajib dengan makna dia menekan, bukan wajib syar'i. Bukan wajib syar'i makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib syar'i makna dia ni, kalau kata wajib syar'i buat dapat pahala, tinggal berdosa. Jadi amalan sunat kalau dia bawa naik sehingga dia beriktikad yang sunat tadi jadi wajib, sekira-kira kalau dia tinggalkan jadi berdosa, itu tak boleh, naik martabat. Tapi kata kita kena wajibkan diri kita duha ni. Kita bermudah-mudah kita kecek gitu kan. Kita wajibkan diri kita duha 2 rakaat sekurang-kurang. Malam kena bangun tahajud. Kan? Jadi kalau kita kata kita berucap begitu dengan menyebut perkataan wajib, kita nak apa? Kita nak menekan diri kita ni, makna kesungguhan kita tu tak apa lagi. Makna bukan wajib syar'i, itu wajib. Wajib dengan makna kita nak menekan atau menyungguhkan. Itu lain. Jadi kalau begitu ucapan daripada seseorang pun kita kena tapis. Kena tapis. Kalau dia secara umum kita wajibkan diri kita ni berjemaah, atau wajibkan diri kita ni jaga wirid semayang. Contoh, bila masa wirid jadi wajib? Kalau tak wirid berdosa ni. Dengan makna kita ambil berat. Begitu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ataupun puasa sunat Syawal. Puasa sunat Syawal 6 hari. Nampak tak? Puasa 6 Syawal, 6 hari ni kata wajib. Siapa tidak puasa 6 Syawal ni berdosa. Dosa besar. Tu dah menambah tu. Kata begitu buat kufur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tahun lepas, puasa tahun lepas dapat laporan mana sunat Syawal lah, puasa sunat Syawal tahun lepas dapat laporan ramai lah daripada saudara-saudara kita, mana rakyat kita, maknanya orang Malaysia ni rata-rata puasa 6 Syawal dia dapat disempurnakan awal bulan Syawal. Maknanya dapat sempurnakan, dapat selesaikan puasa 6 Syawal tu awal. Nampak tak? Awal. Pasal apa? Tak boleh nak beraya. Kan? Tak boleh nak ziarah menjari. Alhamdulillah, Syahbal lah. Tapi tahun ni wallahu alam, tapi dengar bunyi nak buat pula tu. Tapi tahun ni dengar bunyi nak raya ni, dapat habis awal lagi lah, insya-Allah. Kau macam mana?
kena kembali kepada asal. Kita puasa 6 Syawal hujung-hujung. Depan ni raya awal ni gomo dulu ziarah. Beraya sakan. Wallahualam, ada bunyi-bunyi lah kan. Hura-hura. Nak, maknanya kita nak puasa Syawal ni cepat-cepat awal. Tak boleh nak beraya. Takut PKP pula. Allahu Akbar. Tapi hikmah tu lah. Semua selesai awal puasa. Raya kedua puasa dah. Raya kedua puasa dah. Tak boleh nak beraya. Kena hukuman macam tu baru kita dapat betul balik amalan ibadat tu. Allah. Tapi tak sempat lagi nak puasa Syawal, dia kata nak bagi pula. Nak bagi dos penggalak untuk sambut Aidilfitri. Dos penggalak untuk sambut Aidilfitri macam-macam. Allahu Akbar. Nak galakkan ibadat barangkali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tu jaga tu. Maknanya kita semangat amal agama, kalau kita nak kuatkan istilah wajib ni untuk diri kita lah. Jangan kita tukar wajib secara hakiki. Nampak tak? Wajib secara hakiki. Makna wajib-wajib sungguh. Dengan makna kalau tak buat tu berdosa, tak boleh. Naik martabat dia. Dan barang siapa mencita-cita atas kafir atau ditaklikkannya akan kufur dengan suatu seperti dikatakannya. Jangan kita taklik, makna kita kaitkan, kita gantungkan. Akan kufur dengan sesuatu. Maknanya kalau berlaku sesuatu, aku nak tinggalkan Islam, na'udzubillah min zalik. Kalau berlaku sesuatu. Seperti dikatakannya, jika binasa hartaku atau anakku. Kalau hartaku habis binasa kali ni, ataupun akan datang ke, atau anakku binasa, mati anak, jadi Yahudilah aku, na'udzubillah. Atau jadi Nasranilah aku, maka ia jadi kafir. Taklik. Dia taklik, dia gantungkan. Maknanya kalau binasa harta dia, lepas ni kalau hilang lagi, motor dia hilang sekali dah. Nampak tak? Dia pun kata kalau hilang sekali lagi, aku tak mau dah Islam ni, tolak Islam, ambil agama lain lah. Na'udzubillah. Dia dah doa-doa, minta Allah Ta'ala berlindung dengan Allah, tiba-tiba Allah tak pelihara lagi, tak pakai dah. Niat begitu, jatuh masa niat tu, jatuh kupur sudah. Na'udzubillah. Walaupun motor dia tak hilang-hilang. Jaga. Maknanya kepercayaan dia dengan Islam dah luntur. Dah goyang dah. Dia tak percaya dah dengan Allah Ta'ala. Pasal apa kamu berpegang Islam? Kerana ni Allah jaga, selagi Allah jaga, Allah tak jaga ni, tinggal. Na'udzubillah. Ada motor kamu hilang, motor kamu satu bentuk ujian daripada Allah. Dengan hilang motor tu hikmah dah. Allah Ta'ala nak ganti motor baru, ataupun nak angkat darjat kamu, kamu tak tahu. Tapi dianggap bila berlaku kehilangan barang harta dia ni, satu kehinaan dan juga kepercayaan dia dengan Allah dah hilang. Jadi Allah tak sayang dah dia, Allah tak sayang. Nampak tak? Jadi bawa kepada kufur, na'udzubillah. Kan? Tu maka kalau kebiasaan lah bila berlaku kematian, kita pun kata apa? Allah lebih sayang. Pasal apa kita kata begitu? Bila berlaku kematian ataupun kehilangan harta, Allah tak nak ambil balik, Allah Ta'ala lebih sayang. Apa maksud? Apa dalil Allah sayang dia? Adakah kalau dia hidup Allah tak sayang? Ataupun kita tak sayang dia ke masa dia hidup? Ataupun masa dia mati hilang kasih sayang kita? Bagaimana kita nak faham? Maknanya bila Allah Ta'ala ambil kembali, Allah nak bawa balik kepada rahmat dia, kan? Tapi nisbah kematian dia husnul khatimah ke su'ul khatimah, itu rahsia Tuhan, kan? Walaupun pada umumnya mulut manusia ni kata Allah lebih sayang, Allah lebih sayang, tapi hakikatnya kita tak tahu rahsia Allah Ta'ala. Maknanya kalau mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, Allah sediakan nikmat, naim dalam kubur tu, nikmat tu radah min riyadul jinan. Tapi kalau dia ni fasik, dia buat dosa, kufur dia,
Tu banyak mana seksa yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia. Tiba-tiba kita kata Allah lebih sayang. Allah lebih sayang. Tu jadi harapan kita lah. Harapan kita Allah Ta'ala muliakan dia, Allah rahmati dia. Allahu Akbar. Itulah keadaan apa-apa yang menimpa kita, sepatutnya agama kita semakin kuat. Allahu Akbar. Tapi boleh ke? Mampu ke kita apa-apa yang Allah timpa pada kita ni, agama kita semakin kuat, makin gagah, makin kukuh. Allah uji timpa pada kita ni, kita teruskan perjalanan kita, malah semangat jati diri semakin meningkat. Mampu ke tidak? Tu ujian tu maka ada rasul yang digelar dengan ulul azmi. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Kamu kena sabar seperti mana rasul-rasul ulul azmi yang menanggung penderitaan kesusahan, terus tak berpatah balik, tak berpaling, teruskan perjuangan dia menegakkan agama ni. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu, maknanya apa-apa ujian Allah Ta'ala tak boleh kita berasa putus asa, patah hati, apa lagi sampai nak tukar agama. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita, bila kita Islam, nak tengok apa hasil aku jadi Islam. Bila aku pegang Islam ni, apa aku dapat daripada Islam ni? Kita nak tunggu apa yang kita dapat. Kita kena tengok kisah-kisah anbiya, kisah-kisah sahabah. Mereka berpegang Islam tu bagaimana? Bukan nak tengok apa Islam bagi pada kita, kan? Apa yang kita buat pada Islam dan pengorbanan orang-orang dulu, perjalanan mereka dalam memegang Islam ni bagaimana? Tu Allahu Akbar. Tu sahabat-sahabat kita baru ni, saya pergi Tasik Banding. Kita pergi Tasik Banding, perjalanan kita lalu Gerik singgah Tasik Banding. Allahu Akbar. Dengan sahabat-sahabat pondok singgah situ. Ada satu orang yang berniaga di situ. Satu orang yang berniaga di Tasik Banding tu, dia ada gerai di situ. Kerisauan dia ada boat house tu kan. Boleh buat sewa. Sewa dia adalah orang sewa dia 3 hari dalam 5,000. Houseboat tu. Mana boleh tidur situ, boleh masak atas boat tu. Tasik, banyak tasik dalam tu. Jadi sembang-sembang dia kata, dia kata dakwah Kristian ni kuat, dia kata. Dakwah Kristian ni masuk kampung-kampung sana tu, dalam tu Tasik Banding dalam tu ada pulau-pulau kecil ni, banyak ramainya orang asli. Orang asli dia kata berapa ramai? Lebih kurang 17,000 orang asli. 17,000 orang asli dalam tu. Dan mereka ni yang berkelayakan mengundi. Allahu Akbar. Berkelayakan mengundi, dewasa. Ni bila boleh mengundi, masa ni lah orang politik pun jadi buat hubungan apa semua, buat ta'awun dia apa semua. Pasal apa? Nakkan undi. Tu bahagian politik lah. Jadi ramai, dia kata banyak kali dah masuk pendakwah Kristian, sampai ada gereja daripada orang asli tak tahu apa, agama pun tak ada, tiba gereja naik dah. Tunjuk gambar. Bagi sekolah, bagi pakaian sekolah, dia anak-anak ni dibawa pergi sekolah ni orang dia. Sumbangan dia, pengorbanan dia tu. Allahu Akbar. 17,000. Sampai orang asli ni, sebagian orang asli bila dia kata masalah Islam ni, dia kata apa? Saya ni dah 4 kali masuk Islam, dia kata. 4 kali masuk Islam, Masya Allah, hebat. Macam mana jadi 4 kali masuk Islam? Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dia tengok. Allahu Akbar. Sedih. Dia sedih lah. Dia ni orang awam dia. Yang saya sembang ni, dia orang awam. Kita duduk bincang macam mana ni. Kerisauan dia tu. Dia berniaga, ada gerai kecil ya. Tasik Banding, gerai pertama kalau masuk. Allahu Akbar. Dia punya bot, puak-puak ni nak sewa juga, dia tak kasih. Ada juga dia kata, puak-puak gereja ni, Kristian nak sewa bot dia tak bagi. Tapi dia sedih lah, ada sebahagian kawan-kawan kita ni, saudara-saudara kita yang ada bot ni bagi juga sewa. Tak kira dah nak duit, bagi sewa, masuk. Dia dakwah jalan.
Allahu Akbar. Dia pun bagi tahulah kalau adalah di kalangan jemaah kalau nak masuk ke nak dakwah dalam tu ke orang asli ni dia sanggup korbankan keperluan beres bot dia sanggup. Tu semangat dia semangat. Allahu Akbar. Puak-puak kita pun balik pondok mesyuarat macam mana ni. Cuti-cuti kita kena duduk ke Tasik. Baru ni kawan ada pergilah. Satu rombongan pergi. 4-5 orang pergi tengok dulu, survey dulu, tengok keadaan. Cuti-cuti panjang kita boleh duduk lama sikit. Boleh kita muzakarah tarbiyah orang asli sampai pegang agama ni. Pasalnya sebahagian tu dah masuk Islam tapi pengajaran Islam tu. Nampak tak? Tu Allah, banyak kerja kita ni, banyak tugasan kita ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tu kalau di Gua Musang pula dengar orang asli Gua Musang. Kawan-kawan kita pergi tengok cuti-cuti pergi tengok bawa kita masuk kawasan-kawasan pos orang asli ni nak sebar agama, kongsi agama ni, nak dakwah Islam ni. Jadi gitu juga, sama juga. Kalau orang Islam datang bagi bantuan pada mereka, dia agama apa? Agama Islam. Tapi datang Kristian pula, datang semangatnya apa dia? Kristian pula, tukar. Ikut dan dia. Agama boleh tukar takir begitu ya. Ikut atas sumbangan. Allahu Akbar. Ni keadaan agama. Allahu Akbar. Kita kata maknanya bila keadaan bentuk kesusahan itu pun ujian daripada Allah, senang pun bentuk ujian daripada Allah. Yang nak ni tengok sebagai semangat bagaimana kekuatan agama kita ni. Allahu Akbar. Allahumma, apa doa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan olehmu hati aku ni atas agamamu. Nampak tak? Tetap apa-apa keadaan pun ribut ke ombak besar ke, tsunami ke, apa gempa bumi ke, tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah Ta'ala nak binasakan bumi ni bila-bila masa je. Tengok keadaan agama kita, sebanyak mana kekuatan agama yang kita bawa dalam kehidupan kita. Nak mati bila-bila, bumi ni nak hancur binasa bila-bila masa. Dah tu agama kita setara mana? Tu baru ni dia kata apa? Dijumpa pula satu planet baru. Baru dijumpai. NASA jumpa kan? Satu planet baru. Dia kata apa? Satu bintang baru. Tak? Planet baru ni dia kata saiz dia 100, lebih kurang 120 kali saiz bumi ni. 100 kali saiz dia. Lebih besar daripada bumi. Cuba bayang. Bumi ni besar dah, jumpa satu planet baru 100 kali besar dia. Kalau belaga bumi ni hancur lebur. Tak? Kalau silap langgar, belaga ke habis hancur. 100 kali besar dia. 100 kali tu besar. Kita surau kita ni kalau 2 kali besar dah. 100 kali besar mana? Baru jumpa. Tu. Maknanya Allah Ta'ala nak binasa bumi ni mudah je. Geser sikit je, gegar sikit. Apa lagi kau belaga? Ni semangat agama kita ni. Yang kita kena zahirkan, tonjolkan semangat beragama untuk diri kita dan bagaimana agama ni dapat kita kembang-kembangkan. Allahu Akbar. Dia semangat orang Malaysia ni, semangat berkumpul ni kuat. Tapi tempat berkumpul tu jadi masalah. Semangat berkumpul, semangat nak berhimpun, semangat tu ada tapi tempat tu. Allahu Akbar. Tak. Semalam kumpul pula di Kuala Lumpur dah. Bimpun pula Kuala Lumpur. Tak puas hati dengan satu orang, bimpun ramai-ramai. Nak menunjukkan semangat apa ni? Kenegaraan ke, semangat menegakkan kebenaran ke, ikutlah. Nampak tak? Maknanya semangat berkumpul tu ada. Ni yang 5 waktu panggil ni, duk terpekik-pekik ni, hayyalah solat, tak mari-mari. Nampak tak? Tak sampai-sampai. Tu macam mana? Semangat belah mana semangat dia? Ada kepentingan ke? Semangat
Maknanya bermasa ke. Yang ni syariat ni 5 waktu ni. Ni betul ni kita kuat ni Allah Ta'ala baiki belaka ni. Alam ni akan Allah Ta'ala baiki bila kita islah diri kita, islah agama dalam kehidupan kita. Pemimpin Allah hantar, pemimpin adil, tak payah susah payah. Tak perlu susah payah. Kalau rakyat ni betul taat perintah Allah, amal agama, pemimpin Allah tukar sini. Allah Ta'ala sini tanggungjawab. Dia tengok. Nampak tak? Jadi tak ada. Masjid kosong juga. Kuliah tak duduk juga setengah tu. Semangat. Jadi Allah hantar pemimpin zalim ke, pemimpin yang menganiayai rakyat ke, bagai-bagai. Pasal agama kamu tak nak amal agama. Allah tak dengar dah doa tu. Nampak tak? Mana balik pada amalan kita. Amalan kita. Ini pelajar-pelajar belajar agama, belajar dengan betul, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar sampai faham. Kita amal agama, sebar-sebar, kembangkan agama, umat kembali kepada agama Allah. Tu maka Ali radhiyallahu ta'ala dia kata apa? Tak ada kebaikan. La khaira fi ibadatin laisa fiha tafaqquh. Tidak ada kebaikan dalam ibadah seorang itu laisa fiha tafaqquh. Dia buat ibadat sembahyang, baca Quran, zikir, amal-amal dia buat sunat, macam-macam amal buat tapi tak ada tafaqquh, laisa fiha tafaqquh. Dia tak faham. Tak ada kebaikan pada ibadat dia. La khaira fi fiqhin. Tidak ada kebaikan pada pakih, pada fiqh ni, laisa fiha tafahum. Kalau tak ada tafahum, belajar fiqh, tapi tak faham, na'udzubillah. Kepahaman ni satu perkara lain pula. Belajar satu perkara, faham satu perkara pula. Bukan orang yang belajar mesti faham, tidak. Tak semesti orang belajar dia faham. Dan orang yang faham sudah tentu dia tahu. Man fahima faqad alima. Siapa faham sudah tentu dia tahu. Orang yang belajar belum tentu dia tahu, dan orang tahu belum tentu dia faham. Itu lapisan tu. Allahu akbar. Kemudian la khaira fi qiraatin laisa fiha tadabburun, kata Sinali. La khaira, tidak ada kebaikan fi qiraatin, dalam pembacaan kita, dalam tilawah dia, bacaan dia. Laisa fiha tadabburun, yang tidak ada pada qiraat tersebut tadabbur. Tidak ada pemahaman, tidak ada penghayatan. Baca khatam, baca khatam. Apa yang kau faham? Tak faham. Apa yang kau tahu? Tak tahu. Bahasa Arab pun tunggang langgang tak tahu, terjemahan pun tak ada. Jadi tak ada khair, tak ada kebaikan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kita baca Quran sedikit pun kita belajar bahasa Arab sikit sebanyak, kita memahami, kita mengerti erti dia, pemahaman dia, intisari ayat, sehinggalah tafsir kehendak ulama. Kata ulama apa mengenai ayat ini, kehendak daripada ayat ini, itulah yang terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Supaya apa? Tak jadi caca marba, cakap bukan ahli agama pun cakap agama, masalah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu lebih kurang beberapa perkara yang kita sebutkan tadi. Maknanya bila tergelincir, bila salah cakap, kadang-kadang bawa kepada kebencian syarak je. Tapi bila kita cakap sia-sia ni, buat syarak benci. Cakap sia-sia, kosong, bual kosong. Maknanya buang masa, membazir masa. Itu makruh dah. Tapi kata-kata yang menyebabkan terkeluar daripada Islam, dengan sebab lancang mulut, dengan sebab mulut dia tidak mengawal, tidak memikirkan apa yang hendak dituturkan, akhirnya membawa kepada terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Islam ni nikmat yang besar. Iman Islam ni nikmat yang sangat besar. Sebesar-besar nikmat di dunia ni, malah dia akan berkekalan sampai akhirat. Bila ada Islam, Allah pelihara, Allah Ta'ala selamatkan daripada api neraka. Tiba-tiba perkara ni terhilang, terlucut daripada manusia ni. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita sikit sebanyak apa yang dibacakan, dikongsikan tadi, memberi peringatan, pengejaran kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tingkatkan keimanan kita. Allah Ta'ala beri semangat, kekuatan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keadaan, di mana saja kita berada, mudah-mudahan di dalam pimpinan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi mu'id ya rahim ya bi aghna bi halalik an haramika wa ta'atika ma asadu amman suwak. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dinna sajami'a. Allahumma dinna sajami'a. Allahumma dinna sajami'a. Allahumma dinna wa dinna waj'alna sababa liman ihtada. Allahumma ja'alna minal muslimin wal muslimin. Allahumma ja'alna minal mu'minin was salihin. Allahumma ja'alna minaz zahidin wal mujahidin wal mujtahidin. Allahumma ja'alna minas sabirin wasyakirin wal mukhlisin. Allahumma ja'alna minan najin wal muflihin fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma rafa' wa asrif 'anna wa auladina wa dzurriyyatina wa aqribina wa ahli qaryatina wa ahli jamaatina wa jami'il muslimina muslimat al-bala wal waba wal ghala wal amrad wa ma tafaja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selawat sikit. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Taqabbalallahu minna wa minkum.